Assalamualaikum semua, murid-murid tahun 5. Hari ini Isnin, berapa bulan ini? Hari ini Isnin 13 hari bulan. Cikgu akan mengajar tajuk pencarian biji benih. Okey. Kalau kita tengok buku teks, murid boleh tengok buku teks masing-masing. Okey, pencarian ialah cara untuk membawa biji benih jauh daripada induknya. Okey, pencarian. Maksud pencarian di sini, cara untuk membawa biji benih jauh daripada induknya. Disebabkan kerana pokok ini, tumbuhan-tumbuhan ini tidak boleh bergerak antara satu tempat ke tempat yang lain, maka pencarian biji benih diperlukan untuk menyebar biji benihnya. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks ni, pencarian biji benih ada beberapa cara. Okey, contohnya melalui air, melalui angin, melalui manusia dan haiwan, dan melalui mekanisme letupan. Okey, kita tengok nota secara nota minda. Di sini cikgu akan tunjuk nota minda cikgu. Okey. Tengok cara tumbuhan membiak, iaitu pencarian biji benih. Di sini ada 1, 2, 3, 4 pencarian biji benih. Tengok yang pertama, melalui air. Buah yang berongga membolehkannya terapung dan dibawa ke tempat yang lain. Ciri-ciri untuk buah yang disebarkan melalui air, mestilah ringan, kulitnya mestilah kalis air dan mempunyai rongga udara. Contoh di sini diberi buah kelapa. Buah kelapa ini akan terapung di atas air untuk menyebar buahnya ke satu tempat ke tempat yang lain. Di sini sifatnya adalah kalis air dan serta mempunyai rongga udara dalam buah kelapa ini. Sama juga dengan buah teratai. Buah teratai ini dia akan terapung dan mempunyai rongga udara dan terapung di atas air. Yang kedua, kita tengok yang kedua pula, melalui angin. Melalui angin. Buah yang disebarkan melalui angin, buahnya kecil dan ringan dan membolehkannya ditiup oleh angin. Ciri-cirinya mestilah ringan, kering. Bunganya mestilah kering sebab dia ringan dan bersayap ataupun berbulu halus. Kita tengok contohnya buah meranti. Ini buah meranti, dia mempunyai sayap. Sayap ini akan berputar dan disebarkan ke tempat yang lain. Contoh yang kedua ialah bunga lalang. Bunga lalang ialah berbulu halus. Dia akan tersebar jauh apabila ditiup oleh angin. Seterusnya kita tengok buah yang disebarkan melalui manusia dan haiwan. Di sini ada banyak. Pertama, kita tengok manusia. Ciri-ciri buah yang disebarkan oleh manusia dan haiwan, warna dan buah dan baunya menarik, isinya boleh dimakan dan mempunyai bercangkuk. Kita tengok yang pertama, contoh buah mangga. Buah mangga warnanya menarik dan isinya boleh dimakan. Sama juga dengan buah manggis, warnanya menarik dan isinya boleh dimakan. Sama juga dengan buah betik, warnanya menarik dan isinya boleh dimakan. Manakala buah durian, warnanya menarik dan baunya pun menarik. Isinya boleh dimakan dan bijinya akan disebarkan ke tempat lain. Manakala kemuncuk ataupun buah kelulut ini pula, walaupun dia tidak boleh dimakan, tapi dia mempunyai cangkuk. Kita tengok kemuncuk ini mempunyai cangkuk, sama juga dengan buah kelulut, dia akan melekat pada kaki selalu keluar. Kemuncuk dan kelulut mempunyai cangkuk yang akan melekat pada pakaian manusia atau bulu haiwan. Manakala kita tengok pula cara yang terakhir, iaitu melalui mekanisme letupan. Buah yang matang akan kering dan merekah. Buahnya yang matang akan kering dan merekah. Contohnya kalau buah getah ini, semasa dia muda, dia akan berwarna hijau. Apabila dia dah matang, dia akan kering. Buahnya akan meletup ataupun pecah dan bijinya akan tersebar jauh daripada pokok induk. Ciri-cirinya keras dan kering apabila matang
Dinding buah pecah lalu mencampakkan biji benih jauh daripada pokok induk. Okey, sama juga dengan pokok keembung ini. Apabila sebelum matang buahnya berwarna hijau, apabila dia dah matang, dia akan berwarna kekuningan, dan apabila dia tersentuh saja pokok keembung, buahnya akan meletup. Okey, contohnya buah saga. Buah saga pun sama. Okey, apabila dia dah masak cukup matang, buahnya akan pecah dan mengeluarkan biji yang berwarna merah. Okey, itu untuk itulah ciri-ciri ataupun cara-cara biji benih menyebarkan pencarian biji benih. Okey. Okey, sekarang kita tengok latihan yang diberikan. Okey. Farhan menanam pokok cili dalam pasu. Kita tengok uji minda. Farhan menanam pokok cili dalam pasu. Selepas sebulan, dia terdapat sejenis tumbuhan lain dalam pasu tersebut. Jelaskan bagaimana tumbuhan tersebut berada dalam pasu cili itu. Selalunya contohnya kita tanam pokok cili, tetapi nanti pokok cili itu akan tumbuh dan dikelilingnya juga akan ada pokok lain yang tumbuh. Contohnya pokok rumput yang tumbuh ataupun pokok lain yang tumbuh di tepinya. Okay, kenapa berlaku macam itu? Berlaku perkara ini. Okay, yang kedua, kita tengok soalan kebat. Mengapakah kebanyakan biji benih dalam buah? Mengapakah kebanyakan biji benih berada di dalam buah? Okay, kenapa kebanyakan biji benih berada dalam buah? Dan apakah tumbuhan bijinya buah berada di luar? Okay, mengapa? Yang penting sekali kita nak tahu soalan ni ialah yang kebat sikit ialah ada sejenis buah ini, biji ini berada di luar daripada buahnya. Kebanyakannya bijinya berada di dalam buah, tetapi sekarang ni bijinya berada di luar buah. Kenapa? Okay. Kamu boleh beri jawapan melalui Google Classroom, tulis situ respon jawapan itu, kamu boleh check cikgu. Okay, kita tengok kepentingan. Okey, untuk tajuk kepentingan bercari biji benih kita akan belajar pada next tutorial. Sekian, terima kasih.